Hai, Assalamualaikum. Okey, kita sambung lagi PDPR kita hari ini iaitu penyataan masalah. Okey, hari ini konsep 5F 1H dalam pengenalpastian masalah. Okey, nama glamournya 5 wife, 1 husband. 5W, 1H ni 5 wife, 1 husband. 5 isteri, 1 husband. Dengar pun nampak seronok kan? Okey. Penyataan masalah ni merupakan langkah pertama dalam proses reka cipta. Dia bantu seorang pereka tu menentukan fokus kajian, seterusnya rangka langkah-langkah yang ingin dilaksanakan. Okey, masalah yang nak dinyatakan perlu tunjuk situasi bermasalah dan keperluan individu tu yang menghadapi masalah. Okey, di samping tu kesan dan akibat daripada masalah yang dihadapi perlu dinyatakan dengan jelas. Okey, dia ada masalah apa, situasi apa, kesan dia apa, akibat dia apa. Perlu kamu nyatakan, okey, apa masalah sebenarnya kita ni? Nak kenal pasti masalah tu. Okey, macam mana kita nak kenal pasti? Okey, so kita nak kenal pasti masalah yang ingin dinyatakan mestilah bercirikan konsep 5F, 5W, 1F ni. Okey. Apa dia 5F, 5W, 1F ni? Okey. Yang pertama, wife yang pertama ialah wife yang pertama. Okey, W yang pertama, what, iaitu apa. Apakah masalah secara terperinci, subjek. Okey. W yang kedua ialah why, kenapa, mengapakah ianya satu masalah. Okey, objektif dia, kenapa dia jadi masalah. W yang ketiga, who, siapa, siapa yang terlibat dengan masalah, terutamanya yang menjalankan tugas tersebut, anggota tu. Okey. W yang keempat, when, bila masalah ni berlaku, iaitu masa masalah itu berlaku. Okey, masa kamu tidur ke, masa pergi kerja ke, waktu malam ke, macam tu. Where, di mana, di manakah masalah tu berlaku, tempat tu di rumah ke, di tempat kerja ke. Okey, Seterusnya, one husband, how, bagaimana, berapakah bilangan yang terlibat, kuantiti dan juga bagaimanakah masalah tu memberi impak kaedah. Itulah maksud definisi 5W 1H. Okey, ni gambar raja sebab dan kesan yang dicipta oleh Koru Ishikawa tahun 1968 yang menunjukkan punca-punca peristiwa tertentu. Ada masalah, lepas tu orang, who, pengurusan, how, persekitaran, proses, peralatan, bahan. Ni berkaitlah, nanti kita tengok macam mana. Okey, mengenal pasti latar belakang masalah. Okey, seorang pereka cipta yang baik, dia kena kenal pasti latar belakang masalah yang ingin diselesaikan dengan jelas. Okey, terdapat ada empat perkara yang perlu diambil perhatian, iaitu yang pertama, latar belakang individu, yang kedua, situasi, yang ketiga, kesan dan akibat, dan yang keempat, menggunakan kata kunci yang jelas dalam penyataan masalah. Okey, ni nanti bila dapat soalan kerja khusus SPM, kamu akan kena pastilah semua benda ni betul ke tak betul kamu buat penyataan masalah. Okey, yang pertama, latar belakang individu. Mesti ada latar belakang. Ada jantina, siapa dia? Okey, seorang nurse. Okey, jantina lelaki ke perempuan? Perempuan, usia okey 30-an. Okey, keadaan fizikal tidak sihat, budaya, bangsa, apa, agama, apa. Okey. Situasinya ibunya tidak sihat. Okey, masa kat mana? Masa malam. Keadaan persekitaran di tempat kerjanya. Betul ke ni? Okey. Kesan dan akibat kesihatan, keselamatan, pembaziran, sosial, budaya, emosi dan mental. Ni kesan-kesan dia lah. Kesan dia apa? Menjejaskan kesihatan dia ataupun menjejaskan keselamatan dia ataupun melakukan pembaziran. Tu kesan dan akibat dia lah. Yang mana? Kata kunci dia lambat ke, sakit ke, susah ke, penat ke, membazir ke, bahaya ke, bau busuk ke. Okey, kita tengok dalam penyataan masalah. Mesti adalah salah satu ni perkara-perkara penting dalam penyataan masalah.
Okey, ni adalah contohlah. Okey, sekiranya tema soalan dia adalah pemindahan. Okey, tajuk dia masalah pemindahan barang. Okey, ni cara-cara buat pernyataan masalah. Okey, pemindahan merupakan perbuatan mengalihkan sesuatu objek dari satu tempat ke tempat yang lain. Aktiviti pemindahan dilakukan sama ada di rumah, di luar rumah ataupun di mana-mana sahaja dalam kehidupan seharian. Okey. Dalam kajian ini, daripada pemerhatian dan pengalaman sendiri, didapati bahawa masalah yang sering dihadapi oleh pengguna untuk mengalihkan barang-barang yang telah dibeli dari satu barang ke tempat yang dituju. Okey, hal ini kerana pengguna perlu mengalihkan kuantiti barang banyak dan berat semasa proses pemindahan itu. Jarak kenderaan yang jauh dari tempat tujuan akan ambil masa lama yang dialihkan. Di samping itu, mengangkat barang berat dan banyak ini menyebabkan tangan lenguh dan sakit. Kadang-kadang barang diangkat boleh jatuh dan rosak sebelum sampai ke tempat dituju. Keadaan ini bukan sahaja membahayakan, bahkan boleh mendatangkan kerugian kepada pengguna. Okey, nampak tak kat sini? Masalah dia apa? Okey. Masalah pemindahan barang. Okey, apa yang jadi? Kuantiti barang banyak, berat, jarak kekenderaan akan jauh. So, ambil masa lama. Tangan sakit, tangan lenguh, barang banyak. Okey. Jadi apa? Barang-barang pun boleh jatuh, barang-barang pun boleh rosak. Okey, itu dia punya masalah. Keadaan ini bukan saja membahayakan tapi juga mendatangkan kerugian kepada pengguna. Okey, daripada pernyataan masalah tadi kita nampak dah kan? Okey, definisi operasional. Okey, pemindahan merupakan aktiviti untuk mengalihkan objek dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, pemindahan. Okey, persoalan kajian daripada kajian ni persoalannya seperti berikut. Adakah pemindahan barang yang banyak ni mengambil masa yang lama? Okey, ya atau tidak kan tadi kan? Okey, adakah pemindahan barang yang banyak akan menyebabkan kecederaan seperti sakit pinggang atau lenguh pada tangan? Lepas tu soalan yang ketiga, adakah keselamatan barang yang diangkat terjamin daripada sebarang kemalangan atau kerosakan? Tu persoalan kajian. Okey, objektif kajian berdasarkan kajian ini diharap dapat menyelesaikan masalah pemindahan barang daripada kenderaan ke tempat yang dituju. Okey, ni objektif. Kita nak selesaikan masalah pindah barang tadi ke kenderaan ke tempat yang tuju. Mengurangkan risiko kecederaan yang sakit tangan, barang jatuh tadi akibat daripada angkat barang yang banyak tadi. Okey, kepentingan kajian ini adalah untuk bantu pengguna untuk memindahkan barang yang dibeli dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, tujuan kita buat kajian ni adalah untuk bantu pengguna nak pindah barang dari yang dibeli dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, batasan kajian ni akan dijalankan untuk angkat barang runcit atau keperluan harian rumah sahaja. Okey, pelaksanaan kajian. Lepas kita dah kenal pasti dia punya objektif apa semua, kita buat pelaksanaan kajian yang perlu dilakukan adalah pilih kaedah yang sesuai. Yang kaedah yang kita belajar minggu lepas tu dan boleh digunakan untuk dapat maklumat permasalahan. Okey, tempoh masa sesuai juga perlu diambil kira lah semasa melaksanakan kajian. Okey, contoh ni tugasan projek ni dijalankan guna kaedah kajian soal selidik. Okey, dia guna borang soal selidik. Soal selidik ni diedarkan kepada 50 orang pengguna terhadap permasalahan yang telah dinyatakan tadi. Okey. Ni contoh borang soal selidik ni kerja khusus reka cipta lah berdasarkan tema yang contoh ni tadi pemindahan. Okey, masalah dia nak pindahkan barang dari satu tempat ke satu tempat. Okey, ni dia bagi contoh lah ni. Kamu akan buat macam ni jugalah. Okey, maklumat kepada tulis borang macam ni, maklumat kepada responden soal selidik ni dijalankan untuk memenuhi keperluan pentaksiran berdasarkan sekolah untuk mata pelajaran reka cipta soal selidik ni untuk
bertujuan untuk mendapatkan maklum balas mengenai pemasalah untuk memindahkan barang dibeli daripada satu tempat ke tempat yang lain. Okey, arahan tanda betul. Okey. Okey, yang pertama, bahagian pertama latar belakang responden. Ni A. Bahagian yang tadi, okey, jantina, dia akan tanda tik je lah. Laki ke perempuan, umur berapa, bangsa berapa, bangsa apa, pekerjaan apa. Okey, borang-borang macam ni yang macam cikgu katalah, kamu boleh edar di EcoSafe, ambil pelbagai jenis bangsa, pelbagai jenis umur, pelbagai jenis jantina. Jangan kamu perempuan, kamu bagi kat orang perempuan je. So, soal sidik kamu semua perempuan. Tak mau. Bagi kat lelaki juga, bagi kat perempuan juga, bagi kat orang muda juga, bagi kat orang tua juga, bagi kat Cina juga, bagi kat Melayu juga, bagi kat India juga. Bagi pekerjaan pun kalau boleh random-random lah. Okey, bahagian B ni baru berkaitan dengan, ni kamu reka sendirilah ni, berkaitan dengan permasalahan kamu lah. Tema yang contoh ni adalah pemindahan. Okey, di manakah anda biasa beli barang keperluan anda? Okey, kedai runcit. Okey, responden hanya perlu tanda tik saja. Okey, pada kebiasaan berapakah anggaran berat barangan yang dibelikan? Okey, nanti responden tik je. Adakah anda menghadapi masalah yang memindahkan barang? Okey, dia akan tik ya atau tidak. Adakah mengambil masa yang lama? Okey, dia akan tik ya atau tidak. Okey. Bagaimanakah kaedah untuk menggunakan? Okey, guna tangan ke, guna troli ke, guna bakul ke? Okey. Adakah anda mengalami kesakitan, kecederaan? Okey, ya ke tidak? Okey, itu saja borang kaji selidik. Okey, ni persembahan data dan maklumat. Okey. Selesai borang kaji selidik tadi ni, borang kaji selidik ni 50 keping tu kamu akan kumpul dan kamu akan persembahkan dalam bentuk jadual atau data macam ni lah. Okey, kira balik. Okey, tadi kan kita buat kajian tadi 50 pengguna di Pasaraya. Okey, di Putrajaya. Okey, kamu buat 50 pengguna di EcoSafe di Sungai Jawi. Kajian itu dijalankan untuk kumpul data lah. Okey. Adakah masalah yang dihadapi? Kamu akan buat macam ni lah. Okey, tengok masalah yang dihadapi. Menghadapi masalah, orang tadi jawab ya atau tidak ni. Adakah anda menghadapi masalah? Orang jawab ya, berapa orang? Kamu akan calculate ni. Adakah mengambil masa lama? Ya atau tidak? Adakah kaedah yang gunakan apa? Okey. Menghadapi masalah, berapa orang jawab ya daripada 50 orang tu? Kamu kira-kira berapa orang tu? Okey, tanda. Orang yang jawab ya tu 42 orang. Okey. Yang jawab tidak 8 orang saja. Jumlah semua 50. Okey, mengambil masa lama tak? Yang jawabnya 34 orang. Yang tak jawabnya 30 berapa ni? 8. Mengalami kesakitan dan kecederaannya jawab 37. Okey, yang tak jawab tidaknya 5. Okey. So memang kajian kamu ni betul lah. Sebabnya menghadapi masalah untuk angkat barang tu ya lagi banyak. Okey, kalau tengok dari segi peratusan ni macam mana nak buat? Okey, 42/50 daripada jumlah asal ni darab 100, dapatlah peratusan 84. Okey, ni 34/50 dapatlah peratusan 81. Tapi sini borang dia jawab tidak ni 42 je lah. Ni pun 42. Okey. Dah dapat maklumat ni, kamu akan bentangkan, kamu akan tukarkan maklumat jadual ni kepada bentuk graf. Okey. Menghadapi masalah. Okey, buat macam ni. Ni bentuk graf. Bentuk graf ni dalam bentuk peratus. Ni adalah paksi X, paksi Y. X adalah permasalahan, masalah yang ni, menghadapi masalah, mengambil masa yang lama, mengalami kesakitan, menghadapi masalah, mengambil masa lama, mengalami kesakitan. Okey, peratusan 84, 81, 88. Okey, ya 84. Mengambil masa lama 81. Mengalami kesakitan 88. Okey, ya tidak. Ya tidak. Okey, kena buat tajuk dia kat sini, peratusan dia kat sini, buat label macam ni. Petunjuk ya atau tidak ni dia guna color. Kalau kamu lakar pakai pensel mungkin boleh buat lorek satu, tak lorek satu. Okey, huraian data. Seterusnya
Huraian data dan maklumat perlu dibuat dengan tepat. Huraian ni boleh merangkumi perkara-perkara berikutlah: perkaitan antara faktor, petunjuk ke arah keperluan untuk menyelesaikan masalah, peratusan dan pecahan data, dan juga perkaitan dapatan